أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala Nabi wittabasam, dan Nabi tabasam tabasam, dan Nabi tabasam. Allahumma salli alaihi. Qalbil mutayyam kullama salla alaika wa sallama, zaqa sa'adata mukhraman, Ya Sayyidi Ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'il ummah, bizikrir rasul tushhadul himmah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ghummah, Ya Rabbi bijahin nabi azihil ghummah. Qamarun zidna nabi qamarun, wajamil zidna nabi wajamil. Muhammad nabina binuru hadina, min Makkah habibi nur sata al-Madina. Min صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بيختلف دلو ماشي شفاله في مماته. Salli ala Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersuara kita pada pagi ini dalam sebuah solat yang lintas di siang pagi. InsyaAllah sebelum kita melanjutkan lagi pengisian kita, marilah sama-sama kita mengambil peluang yang ada ini untuk kita mengambil barakah selawat kepada Sayyidina Nabi SAW dengan sirah selawat tafrijiyah sebanyak 5 kali insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin nabi wa tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal wa ma'amul wajhil karim wa ala alihi wassalim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alumin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita berkongsi berkaitan dengan apa yang dimaksud, apa yang dibawa oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu melalui karya-karya beliau. Sengaja saya mengambil nama beliau sempena dengan pagi ini kerana beliau adalah seorang daripada ulama daripada Mesir. Sayyidina Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang ahli hadis, beliau seorang faqih dan beliau juga seorang sufi rabbani. Banyaklah karya-karya beliau yang beliau tulis. Contohnya Lawaq al-Anwar Qudsiyah fil Bayan Muhammadiyah. Karya ini dia bincangkan tentang apakah perjanjian kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni semua dia letakkan ke semua, lebih kata ke semua banyak hadis dan banyak hadis yang beliau letak dan beliau syarahkan mengikut cara orang sufi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mesti kita tanya kenapa dalam setiap doa kita mesti buka ataupun mula dengan Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apakah rahsia di sebalik sirah-sirah tersebut? Kata Sayyidina Imam Muhammad Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa pun kecuali selepas mana kita menyebut Alhamdulillah dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana berdasarkan daripada perkataan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, miftahul qada al-haja al-hadiyah baina yadayhi, yakni kunci pada sesuatu hajat itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita memberi hadiah. Memberi hadiah di sini adalah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ini dengan sebut alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada ayat Al-Quran Karim, Allah Taala menyebut wabtaghu ilaihi wasilah, dan hendaklah kamu mengambil wasilah. Wasilah di sini adalah perantaraan. Perantaraan ini kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa jua pun hajat sekalipun. Kemudian sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Sidi Ali Khawas radhiyallahu taala anhu, beliau kata apa? Jika mana kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa jua hajat, maka kamu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad, yakni
dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kamu. Kemudian kata Sidi Ali Khawas ini, sesungguhnya malaikat menyampaikan doa tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata, sesungguhnya fulan ini dia ini memohon kepada Allah dengan haknya dan juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, lagi kata Al-Imam Abdul Haq Sya'rani lagi dalam buku ini, kata beliau supaya apa? Supaya bila mana hajat kita mohon kepada Allah dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan maka hajat tersebut akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Tuan, hari ini merupakan hari Khamis. Baru je semalam kita digemparkan dengan seorang lagi tokoh ulama hadis datang daripada ulama Syria. Nama beliau Syekh Dr. Nuruddin Aid. Beliau baru saja meninggal dunia. Umur beliau hampir 90. Antara ulama yang sempat belajar dengan almarhum Syekh Abdullah Sirajuddin. Ini satu pengakhiran zaman yang kita akan hadapi bila mana kewafatan ramainya para alim ulama. Tuan muslimin dan muslimat, hari ini hari Khamis dan saya suka untuk menyebutkan apa yang patut kita buat pada hari Khamis. Seperti mana yang maklum, malam Jumaat orang Melayu akan baca Yasin. Bacaan Yasin ini bukanlah direka-reka oleh masyarakat Melayu, bahkan ada dalam hadis. Walaupun hadis tersebut dhaif, tapi untuk fadilah amat, untuk beramal tidak ada masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allahumma salli alaihi wasallam, siapa yang baca hadis, siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka Allah Taala akan ampunkan dosa. Yang ini ada dalam Taghrib dan Tahdhib, boleh rujuk ke dalam perkara tersebutlah. Hadis tersebut seperti yang saya sebut, dia adalah dhaif dan boleh untuk kita beramal, tidak ada menjadi masalah. Baik, esok merupakan hari Jumaat dan saranan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita hadir sembahyang Jumaat awal. Apa munasabahnya kita datang awal pada hari Jumaat untuk solat Jumaat? Kata Al-Imam Abdul Haq Sya'rani, beliau menakalkan kalam tersebut daripada gurunya beliau, Sidi Ali Khawas, menyebut seorang manusia itu Allah akan masukkan dia ke dalam syurga ala hasabi, ini ada apa, dengan qadar segeranya orang tersebut pada hari Jumaat. Kalau dia segera awal pergi ke masjid awal, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan awal. Dan siapa yang masuk siapa yang pergi ke masjid dengan orang yang kedua, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga orang yang kedua. Maksudnya depan orang pertama, saya orang kedua. Tuan muslimin dan muslimat, kita boleh tengok lagi apa yang disebutkan oleh Imam Sya'rani. Kata guru beliau Sidi Muhammad Adnan, beliau ni seorang sufi. Beliau hadis sembahyang Jumaat esok di masjid, beliau akan pergi awal bila pada waktu asar hari Khamis, sebab dia nak ambil apa yang disebutkan oleh Sidi Ali Khawas radhiyallahu taala anhu. Dan juga disarankan kita untuk mandi sunat. Kenapa? Kerana Sina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mandi hari Jumaat, ambil pahala sunat walaupun musim tersebut musim sejuk ataupun panas. Musim sejuk di Mesir ni kalau dapat rasa sampai ke tulang. Jadi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ambil pahala sunat atau walaupun musim sejuk pun dia ambil juga. Baik. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu saja kot tulisan saya pada pagi ini yang agak ringkas. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. Dan kita akhiri dengan pertemuan kita pada pagi ini yang ringkas ini dengan bacaan doa. Bacaan doa insya-Allah saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma karim tuhibbu 'afwa 'anna 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum ma'amat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang bersedia maupun yang telah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Tuan, dengan kesempatan ini saya ingin membuat satu pengumuman penting untuk semua warga followers yang mengikut di page Darul Mumtaz. Sini ada makluman kaitan dengan pengambilan pelajar baru pada sesi tahun 2021. Sekolah ni buka peluang kepada semua pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Sekolah rendah, pihak sekolah akan ambil daripada darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 5 sampai sekolah menengah. Sekolah ni ada pengambilan pelajar. Jadi bagi ibu-ibu, ayah-ayah yang berhajat untuk mendidik anak mereka mengikut acuan Islam yang tepat, maka pihak Madrasah Darul Mumtaz sedia menyediakan platform yang tepat untuk pendidikan Islam yang sebetulnya. Tuan dan puan sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu dalam musnadnya, hadis ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'unabbi'uka bi abwabin minal khair as-sawmu al-junnah was-sadaqatu tufi'u al-qati'ah kama yufi'u al-ma'anab wa qiyamul ba'di minal layl. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memberitahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisan. Puasa adalah perisan. Kebanyakan ulama beritahu dia adalah benteng kukuh untuk seorang hamba Allah itu terhindar daripada maksiat. Ini kerana apa? Kerana perutnya dikosongkan dan nafsunya dilemahkan. Bila nafsu lemah, apa itu nak buat amal ibadat insya-Allah senang. Kemudian sedekah meleburkan dosa seperti air memadamkan api dan seorang hamba bangun di malam hari. Sedekah meleburkan dosa seperti air. Hanya sedekah ini amalan kita yang menjadi saksi di pada mahsyar nanti. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bila menyebut dalam Syarah Sudur, antara petanda orang ni adalah akan mendapat husnul khatimah. Beliau sempat membuat amal kebaikan yang istiqamah. Kalau dengan sedekah ini dapat menyelamatkan kita daripada neraka, inilah peluang yang terbaik. Infaklah harta tuan-tuan dan puan sekalian pada jalan Allah pada bidang pendidikan ini, kerana kita sudah pun berada di akhir zaman dan memerlukan kepada seorang alim dan ramai lagi alim ulama untuk kita cetak untuk umat ini supaya terlepas daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Dan dalam sebuah hadis, ittaqun nar wala bi syiqqatin tamr. Hindarilah daripada neraka meskipun dengan sebelah biji kurma. Dan tuan, akhir sekali saya dengan rendah hati ingin mengajak tuan-tuan semua yang berada di luar sana yang mengikuti live pada pagi ini untuk kita sama-sama menginfakkan harta kita ini pada jalan Allah. Ini dalam bidang pendidikan, terutamanya memberi harta tuan-tuan dan puan semua kepada madrasah Darul Mumtaz ini untuk kita bina
satu institusi pendidikan mengikut acuan Islam yang sebenar, walaupun dengan hanya RM1 sahaja. Untuk makluman, kami di pihak sekolah masih lagi memerlukan baki wang sebanyak RM1 juta lagi untuk kita melunaskan bayaran tanah sekolah. Ini tanah yang ada sekarang ni di sekolah ini, kita perlukan lagi wang untuk kita lunaskan bayaran tersebut. Moga dengan sebab daripada harta dari tuan-tuan semua, Allah Ta'ala pandang dengan kita dengan pandangan yang rahmat, untuk Allah Ta'ala menggerakkan hati tuan-tuan semua, menginfakkan harta tuan-tuan kepada sekolah Darul Mumtaz ini. Rasa tuan-tuan dan puan yang membantu sekolah, yang membantu pihak kami, sekolah ini amatlah kami hargai dengan ucapan ribuan terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.